Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. So, hari ni nak sampaikan sedikit sebanyak apa yang boleh kita sampaikan dan apa yang kita boleh beritahu. Sebenarnya apa yang aku boleh beritahu dan apa yang aku boleh sampaikan kepada mereka, apa yang aku sampaikan ni sebenarnya boleh merujuk pada mereka-mereka yang kat luar sana yang lebih mengetahui segala sudut-sudut ilmu pengetahuan ni. Dan sebaik-baiknya carilah tempat-tempat yang sebaik-baiknya mereka menuntut ilmu dan sahih dalam setiap perkara yang boleh mereka faham. Sebenarnya hidup kita ni ada baik dan ada buruk dia, itu lumrah sebenarnya. Cuma begini, kadang-kadang Allah tu memang betul, Allah ni Maha Penyayang. Cuma manusia akan cuba membawa perubahan daripada apa yang Allah mahukan dan apa yang Allah telah tetapkan. Dan ada juga Allah telah bagi ruang. Cuma manusia ni mengambil peluang dalam ruang-ruang itu untuk mengolah dan menjadikan sesuatu perkara tu lain daripada lain. Faham tak? Dan nak menjadikan sesuatu, contohnya macam Allah tu lebih mengetahui, tapi mereka lebih mengetahui pengetahuan tu daripada Allah. Dan mereka salahkan antara contoh agama lain. Mereka mengatakan contoh, bila mereka berbala antara satu sama lain, contoh mereka berbala, dia berbala antara dia dengan dia, akhirnya benda sudut tu tak ada beza sebenarnya. Sudut tu telah jadi sama. Serius je kak, kalau kau seseorang yang ada tahu pengetahuan ni, mereka akan nilai. Manusia ni sendiri pun tunjuk dia lebih tahu. Apatah lagi kami? Itu kan nanti akan jadi persoalan. Okay, itu satulah. Yang kedua, sebenarnya kalau kita nak berbangga diri ataupun sesuatu, contoh sebelah sana, semua perkara yang lebih baik dan dijadikan lebih baik, semua dah jadi lain. Semua telah diolah lain. Contoh macam aku ni cakap kat dalam mana tak sepatutnya aku tak perlu cakap dalam benda ni, tapi aku perlu sampaikan juga. Tak boleh jadi seseorang manusia yang diam dan tahu. Bila dah tahu aku duduk diam, tak boleh. Jadi apa patut aku buat, inilah cara dia. Okay. Satu lagi pasal muzik ni, sebenarnya muzik ni tak ada masalah, tak ada. Cuma faham tak, ruang tu ada, bukan tak ada ruang. Ruang ada, tapi manusia telah mengambil. Contoh, minta maaf kalau aku cakap, bila ruang tu ada, contohlah kau buat satu benda tu, kau nak majukan industri muzik, last sekali fahamlah, dalam tu ada Islamik, betul-betul Islamik. Kemudian dalam Islamik tu terselit pula, kemudian lirik lagu ni dah jadi lain. Kemudian jadi lain, nampak pula alamak, dah tertayang pula, dah belanja pula satu hal. Lama-lama jadi belanja, dah ada belanja, lepas tu dia masuk dalam kereta, dia pakai tudung. Faham tak? Faham tak faham? So, nilai sendirilah. Macam tu cerita dia. So, benda apa yang perubahan ni, tahu kat mana berlaku kan. Ni Selangor ni pun aku tak tahu apa cerita. Mungkin ada sebab-sebab lain, tapi aku rasa wallahualam lah Selangor ni tak usah cakap lah. Pendatang asing punya dah ramai. Pendatang asing, kilang arak, pusat pelacuran, judi, judi, pelacuran, apps pelacuran ni bersepah kat Selangor ni. Kau buka je app pelacuran sebelah sana, buka je, nampak je baik iklan ni, dia doktrin baik. Nak cakap dengan bapak, kau pergi dekat satu iklan ni, dia konon ni iklan anak tanya kat bapak kat micet. Kau buka micet, contohlah ada dah keluar perempuan muslimah semua, tak? Jadi kau tengok lah, lebih baik aku jadi pelacur selamanya, tak perlu jadi baik lah. Dia keluar lah dia punya doktrin dia orang ni balik. Dia orang nak brainwash tu, maknanya alali brainwash ni akan keluar lah. Macam tunjuk pakai tudung segala-galanya, tapi terselit lah. Kemudian yang ini, hi, open shop now, RM180 1 hours. Tu cerita dia. Selangor, Allahualam lah. Aku harap negeri-negeri lain tak terlibat Dan kenapa banjir, terlalu banyak pendatang asing. Macam kita tahu kan, fikirlah ahli politik. Contoh Tan Sri Muhyiddin Yassin pernah jadi Menteri Pertahanan ketika waktu jadi pemerintahan dahulu kan. Waktu tu ingat lagi listrik kat mana, berapa jumlah juta
Kalau juta, rasa-rasanya Malaysia ni masih lagi tak terfikir ke negara ni seolah-olah dah tergadai. Kalau juta, rasa benda dah settle. Tak settle lagi. Walaupun kau buat PKP ke apa ke, akhirnya negara luar akan nampak macam mana. Kau cuba kau tengok macam-macam apps kan, apps kau buka, negro ni pun dia boleh joget macam terbogel-bogel. Sebab apa? Dia tahu dia datang Malaysia boleh buat business seks, pelacuran semua boleh buat. Jadi dia tergolek lah. Apa dia peduli? Lama-lama tengok bila kes gaduh, polis tak ada orang mati. Benda ni siapa yang timbulkan masalah sebenarnya? Sebenarnya benda ni kita kena kuatkan macam pentadbiran Malaysia, sistem Malaysia. Tapi itulah disebabkan rasuah, disebabkan duit, disebabkan kemewahan, semua jadi buta. Habis semua digadai-gadai kan. IC Malaysia gadai, taraf warga negara gadai. Habis. Kali tengok data asing yang tak ada apa pun boleh masuk dalam Malaysia juta. Padahal dia orang dekat dalam sini, dia buat uara, dia mengutuk kita. Tengok macam Al-Hijrah, masa ke Bangla tu, tengok apa cerita. Dia pula nak cerita tentang negara dia. Negara dia tak tengok. Tapi itu semua biar Allah punya kerja lah. Allah tu tahu, jangan risau. Setiap manusia yang buat sesuatu, dia akan ada sebab-sebab dia. Yang kedua, pasal dakwah melibatkan negara luar. Aku tak cakap tu terang, memang negara dia besar. Kalau 100%, dekat sana tu hanya ada 20% sahaja yang betul. Betul juga dengan sebab negara dia besar. Kalau 20% bersamaan dengan negara kita, mungkin dalam di antara daerah Johor ke Selangor, kurang macam itulah. Dia macam tu peta dia. Tapi dia besar. Bermakna kumpulan mereka yang betul ni tak berapa ramai. Kita tidak tahu di mana kedudukan mereka sekarang. Yang duduk viral ni semua tak boleh percaya. Dia lebih tahu. Kalau dia orang yang beriman, dia akan tahu dekat mana sepatutnya, apa patut dia buat. Patut ke mengajar orang untuk berbangga-bangga. Dia ada cara-cara dia. Lama-lama mereka yang sendiri mula cara-cara tu. Tu cerita dia. Dan selebih lagi aku tak nak cakap lah. Jadi berdoa lah supaya apa yang jadi terima. Kalau benda ni mereka yang merancang untuk membuat sesuatu ni, makna mereka lah harus terima apa yang terjadi. Semua ni ada sebab-sebab dia. Kalau Allah tu tak suka, tapi mereka mengadakan supaya mereka ni diangkat oleh Allah, pandai-pandai nak hidup. Pandai buat, pandai tanggung. Jangan besarkan orang lain. Aku tak nak masuk campur. Cuma aku boleh sampaikan je itu je. Lebih-lebih dia tak boleh. Setiap manusia ni ada kisah yang tersendiri. Itu cerita dia. Macam aku hormati lagi. Aku cuma beritahu dia. Selebihnya pergi majlis ilmu. Aku daripada Facebook aku cakap pergi majlis ilmu. Cuma bila dah tahu majlis ilmu, masing-masing semua keluar. Ada yang keluar faham sendirilah. Jadi siapa yang patut buat benda ni? Jabatan agama. Jabatan agama pun aku pun tak tahu nak cakap. Aku sendiri pun tak boleh ada. Kita dalam hal ni kalau keluar dari kantin tu dapat pampasan, tak apalah kan. Tengok luar sebatang negara. Macam dia orang pula. Macam dia orang yang bangunkan cerita dia Lepas tu dia ambil je, dia nak rembat. Bila dah rembat, dia guna cerita suruh masjid. Sama juga dengan banyak kes ni. Kemudian suruh panggil pula orang atas surau masjid. Dah otak tak ada, kepala mata tak faham dah. Lepas tu dia buat diam. Pandai-pandai nak hidup kan. Aku senang je. Biar Allah punya kerja je. Allah punya kerja, dia tahu. Lepas tu dia tanyalah, kenapalah kita ni sekarang ni susah? Allahualam. Mungkin ada benda yang Allah suruh selesaikan. Lagi tak selesai, itu yang aku nampak. Itu cerita dia. So aku nak gerak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.